Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rida bin Kamarul Zaman, nombor metrik 11 DKA 19F1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismat bin Pandi, nombor metrik 11 DKA 19F1070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Kamarul Arifin, nombor metrik 11 DKA 19F1085. Sebelum kita mulakan, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Anwar bin Nordin yang telah banyak membantu dan membimbing kami dalam menyiapkan pembentangan ini. Jadi, tajuk bagi projek IBS kami ialah cadangan untuk mendirikan 50 unit iaitu Fasa 1 Rumah Skim Perumahan Penduduk Rakyat Termiskin atau nama lainnya Rumah PPRT untuk Kerajaan Negeri Melaka. Jadi, mari kita teruskan ke slide yang seterusnya. Pengenalan. IBS ini ialah sistem yang makin mendapat perhatian ramai pemaju yang ingin memulakan projek hartanah. Secara teknikalnya, sistem IBS ini ialah satu cara yang diguna pakai dalam pembinaan sesebuah bangunan, di mana ia melibatkan proses pencantuman pelbagai komponen pembangunan yang telah dihasilkan di kilang. Teknologi ini menggunakan pelbagai komponen yang telah dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, dan kemudiannya ia dicantumkan di tapak pembinaan untuk membina sesebuah rumah. Kesemua komponen ini boleh jadi hanya sebahagian daripada rumah seperti dinding ataupun shielding, atau mungkin juga keseluruhan rumah. Kelebihan rumah sistem IBS. Yang pertama, tempoh pembinaan yang lebih singkat. Disebabkan komponen-komponen rumah IBS ini dibuat secara pasang siap di kilang, pembinaan rumah tidak lagi bergantung kepada keadaan cuaca. Maka lebih banyak masa yang boleh digunakan untuk pemasangan di tapak. Selain itu, rumah juga boleh diserahkan kepada pembeli dengan lebih cepat. Yang kedua, mengurangkan pembaziran. Pembinaan yang berada dalam persekitaran yang terkawal dan dibantu penggunaan teknologi dapat mengurangkan pembaziran bahan seperti simen, keluli dan tenaga elektrik. Dan ia juga menjadikan rumah pasang siap ini eco-friendly. Yang ketiga, kualiti dan ketahanan yang lebih baik. Kebiasaannya, komponen yang dibuat menggunakan acuan dan mesin mempunyai kualiti yang lebih konsisten dan kemasan. Ia juga dapat mengurangkan kecacatan pembinaan. Selain itu, pemeriksaan kualiti pembinaan juga boleh dibuat di kilang dan dapat membantu mencegah sebarang kekurangan yang mungkin terjadi dengan kaedah pembinaan konvensional. Kos juga boleh dijimatkan kerana komponen yang dihasilkan adalah dalam kuantiti yang lebih besar. Bukan itu sahaja, rumah IBS ini biasanya dibina menggunakan rangka keluli yang menjadikan ia lebih tahan lama, dan jika dijaga dengan baik, ia boleh tahan kepada lebih banyak generasi. Yang keempat, mengurangkan kos. Sistem IBS ini mampu memberikan pengurangan sekurang-kurangnya sebanyak 30% daripada kos keseluruhan projek. Dan ada juga yang berjaya mencapai lebih daripada 40 penyebatan kerana sistem IBS ini tidak perlu mengupah ramai pekerja untuk menaikkan rumah. Selain itu, kita juga tidak memerlukan pasir dan simen yang banyak. Yang kelima, iaitu terakhir, mengurangkan tenaga pekerja. Kaedah pembinaan IBS ini tidak memerlukan pekerja yang ramai bagi proses pemasangan kerana pemasangan panel-panel IBS ini adalah tidak sukar dan tidak seperti kaedah pembinaan cara lama yang memerlukan tenaga kerja yang lebih ramai. Kaedah pembinaan IBS. Yang pertama ialah memasang sokongan pada tapak asas. Yang kedua, memasang panel dinding. Yang ketiga, memasang panel IBS. Yang keempat, memasang saluran dan paip. Yang kelima, membuat panel dinding konkrit. Yang keenam, membuat panel lantai konkrit. Yang ketujuh, membuat plaster dinding. Dan yang ke-8, membuat kekemasan rumah. Bagi jadual perancangan projek kami, seperti yang anda boleh lihat pada slide, kami telah menetapkan bahawa projek perumahan IBS kami
akan bermula pada 1 Ogos tahun 2021 dan dianggarkan akan berakhir pada 31 Januari 2022, iaitu mengambil masa selama kira-kira 6 bulan. Kami juga telah membahagikan para pekerja kepada beberapa kumpulan mengikut jenis kerja yang akan dijalankan sepanjang projek dilaksanakan. Dan jumlah pekerja yang akan bekerja bagi projek ini adalah kira-kira seramai 155 orang sahaja. Bagi perancangan jadual kerja, kami telah mengenal pasti kerja-kerja yang akan dilakukan sepanjang projek perumahan IBS dilaksanakan, serta anggaran tempoh masa kerja-kerja tersebut akan dimulakan mengikut bulan. Jadi, bagi kerja mengenal pasti projek dan pemilihan projek atau masalah akan dimulakan pada bulan Ogos. Kemudian, kerja-kerja mengumpul data kajian serta penetapan objektif atau sasaran akan dimulakan pada bulan September selepas kerja-kerja mengenal pasti projek dan pemilihan projek atau masalah dilakukan. Kemudian pada bulan Oktober, kerja-kerja cadangan penyelesaian serta persembahan dan persetujuan pihak pengurusan akan mula dilakukan. Kemudian pada bulan November, kerja persembahan dan persetujuan pihak pengurusan mungkin akan berterusan selama 2 bulan, ditambah pula dengan kerja pelaksanaan. Kemudian pada bulan Disember akan dimulakan kerja penilaian dan pemantauan, dan akhir sekali pada bulan Januari akan dimulakan dengan kerja-kerja penyeragaman. Bagi jadual kos projek, seperti yang anda boleh lihat pada slide, kami telah menganggarkan kos bagi seunit rumah PPRT kami adalah berjumlah RM56,000 dan berkeluasan 660 kaki persegi. Kami juga telah menetapkan bahawa projek perumahan IBS kami akan bermula pada 1 Ogos 2021 dan dianggarkan berakhir pada 31 Januari 2022, iaitu mengambil masa selama 6 bulan. Kami juga telah merancang bilangan hari bagi setiap kerja-kerja bagi projek pembinaan rumah PPRT ini dilaksanakan, supaya projek kami ini akan berakhir mengikut tempoh masa yang dirancang, iaitu selama tempoh 6 bulan sahaja. Yang terakhir ialah rumusan. Industri pembinaan sistem IBS Malaysia merupakan antara sektor penting dalam membantu kepada pertumbuhan ekonomi di dalam negara. Pertambahan projek-projek pembangunan IBS di dalam negara dapat membantu sektor pembinaan untuk terus berkembang dan bertapak secara lebih meluas dalam bersaing dengan industri-industri yang lain di dalam negara. Justru itu, kaedah pembinaan IBS memberi banyak impak dan kesan yang positif dalam pelbagai aspek seperti dari segi masa, kualiti, tenaga kerja dan kos projek.